Pergi ke seberang jual tempoyak, di luar tenang, di dalam koyak. Kembali lagi selepas ini. Hari ini dalam reaksi kita ada video daripada Didi Chronicle. Okey, tapi kali ni nampaknya kita orang tak boleh nak buat lagi pasal TikTok, pasal kita orang takut terkena sindrom tu. Jadi kita tukar. Dah kena sikit bang. Kena bercakap sini. Sambil bercakap lah. Okey, jadi hari ni kita ada isu hina jata negara. Okey, Didi Chronicle dia ada keluarkan berita berat sebelah kan, dengan title dia hina jata negara. Ada juga manusia bodoh pertahankan. Hoi! Isu ni. Kena masuk. Isu berat ni kan. Isu berat lah, bukan main-main lah. Jadi tanpa buang masa, kita dengarkan dulu apa Didi Chronicle nak cakap. Mana punya dia rembat? Isu berat sangat. Weh, lain macam intro. Ada pen tu. Bertemu kembali di Buletin Berat Sebelah. Polis menyerbu sebuah Sabah syarikat di bin Petaling Sopan. Jaya Selangor hari ini untuk siasatan sebuah buku yang didakwa menghina jata negara. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Datuk Huzair Muhammad berkata, serbuan kira-kira jam 3 petang itu dijalankan sepasukan pegawai dan anggota unit siasatan jenayah terkelas USJT Bukit Aman. Siasatan awal mendapati sebanyak 1,000 naskah buku telah dicetak, yang mana 687 naskah terjual secara dalam talian, manakala 313 naskah masih tersimpan dan dirampas. Polis dah proses. Tapi aku geram tengok background Polis dia. dalam proses untuk meneliti buku berkenaan dan kita telah kenal pasti siapa yang melakar muka hadapan buku tersebut, katanya dalam sidang akhbar di Bukit Aman hari ini. Trigger. Dalam pada itu masih ada beberapa manusia bodoh yang secara terang-terangan mempertahankan karya kulit buku itu yang bertajuk Rebirth, Reformasi, Resistance and New Hope in New Malaysia. Antaranya seorang pereka grafik yang acah-acah punk dan seorang kartunis yang sangat meminati Datuk Seri Rosmah dan Datuk Seri Najib Razak. Berbagai alasan diberi untuk mempertahankan karya seni kulit buku itu. Antara alasan dari Mamat Pang itu, karya itu sudah dipamerkan beberapa tahun lalu sejak zaman Barisan Nasional lagi, tapi tiada tindakan diambil. Sepertinya Mamat Pang itu sudah dijangkiti penyakit bawaan pemimpin Pakatan Harapan, iaitu virus Semualis Salah Najibtis 19 atau dalam bahasa Argentinanya Pajak je. Salah Najib. Walaupun karya itu sudah lama dan dipamerkan, tetapi rakyat tidak tahu kewujudannya. Saya yang membaca berita ini pun baru tahu ada orang bodoh seperti ini. Apalagi pihak berkuasa pada ketika itu yang tak mungkin tahu jika tiada laporan dibuat. Mungkin juga pemikiran rakyat sudah berubah semenjak kerajaan PH memerintah selama 22 bulan. Semangat patriotik dalam diri semakin tebal setelah Raja-Raja Melayu dan kedaulatan negara diusik beberapa kali. Malang bagi kita ada beberapa manusia yang tidak segan silu mempertahankan karya itu. Oleh kerana netizen sedar kekoyakan Mamat Pang itu, mereka beramai-ramai membuat meme dan troll terhadap gambar beliau untuk beliau rasai bagaimana rasanya identiti kita dimanipulasi dan diubah. Pang tu koyak. Hei, pengkhianat bangsa. Kami di Buletin Berat Sebelah yakin yang beliau sudah menghantuk kepala beliau ke bucuk katil lebih dari 10 kali, walaupun di posting-posting terbaru beliau nampak tenang dan acah-acah tidak koyak. Manakala kartunis pemuja Najib dan Rosmah pula berkata pereka logo tersebut mungkin hanya menggunakan logo jata negara sebagai rujukan dan bukannya memanipulasi imej sebenar. Ini kerana hanya satu bahagian, iaitu kurang dari 50% dari keseluruhan gambar lambang jata negara yang lengkap digunakan dalam karya itu. Manipulasi adalah apabila seseorang menggunakan keseluruhan logo dan mengubah satu atau sebahagian kecil dari keseluruhan logo. Dari kata-kata kartunis pujaan Pakatan Harapan itu pun kita tahu yang beliau sedaya upaya mempertahankan karya itu, walaupun dengan sekali pandang sahaja semua orang tahu yang itu diambil dari jata negara. Kenapa perlu buaya itu dilukis bengkok begitu? Lukislah buaya itu lurus. Oh, takut tak sama dengan bentuk jata negara kan? Kenapa perlu ada kanak-kanak atau bayi pada bulan dan bintang, sedangkan semua orang tahu yang bulan itu adalah lambang agama Islam? Adakah ia bermaksud Islam itu agama pedofil?
Buletin berat sebelah menyarankan pelukis untuk tampil memberi maksud tersirat karyanya itu. Confirm ke laut dia cover. Walaupun saya seorang pembaca berita berkelulusan sekolah menengah yang tidak lulus UPSR pun, saya boleh teka niat karya itu. Malahan lebih jelas jika tajuk buku itu berada di bawah karya itu. Rebirth, iaitu lahir semula. Reformasi, bermaksud perubahan. Resistance, bermaksud rintangan. New Hope, bermaksud harapan baru. New Malaysia, bermaksud Malaysia baru. Apa kaitannya dengan jati negara kita? Fikir-fikirkan. Sekian buletin berat sebelah. Pergi ke seberang jual tempoyak, di luar tenang, di dalam koyak. Kembali lagi selepas ini. Mantap. Power ah. Power. Dahsyat ah. Tapi Fahmi tu memang celaka lah. Tu tak boleh cakap apa lah tu. Apa polis tak tangkap dia? Sebab Kalau Mahathir ada lagi ISA tangkap simpan dalam ISA dia. tak tahulah sebab aku actually aku tak follow dia punya isu ni, tapi aku tahulah dia macam sokong apa pasal design Rebirth ni kan. Dia silat LGBT pun dia sokong kan. Tu tak pastilah kan. Tapi aku rasa dia belum melanggar apa-apa undang-undang kot. Sebab tu dia tak kena tangkap. Kan? Tapi kalau aku tangkap dia. Orang macam ni tak payah simpan kan. Apa simpan dalam lama. Simpan dalam lock-up tu lah, dalam penjara tu, biar rabak jumbo dia. Orang-orang macam Fahmi ni mah Jampi pakai jurus. Jadi orang-orang macam Fahmi ni pada aku yang tak mengkontribut apa-apa kepada pembangunan negara ataupun tak kontribut apa-apa pada masyarakat, patut kita simpan ataupun buang sebenarnya. Betul tak? Kita mahukan rakyat Malaysia yang dia tak contribute tu adalah satu perkara lah. Contribute pada negara, pembangunan negara, macam orang yang berniaga, orang yang membuka peluang pekerjaan. Orang macam ni kita simpan. Dia tak contribute tu satu hal. Ramai lagi orang yang tak contribute kan. Tapi kau menghina sampai tahap menghina tu tu merupakan perkara yang serius. Satu hal, lepas tu menghina satu hal, lepas tu backup satu hal. Kan, dan macam aku tak tahulah perjuangan apa, tapi aku nampak dia ni liberal ni orang lah. Yang orang kaya pang tua. Kau pang kan? Bukan pang, aku skinhead. Oh, skinhead. Salah. Skinhead dia ada spirit sayangkan, cintakan negara. Oi. Nampak? Oi. Itu kan jampang. Pang makan sampah boy. Tapi benda ni memang isu ni baru jugalah kan. Baru juga, tapi aku nampak yang macam contoh, dia satu perjuangan yang ingin dijuangkan oleh bangsa-bangsa lain, yang mana mereka ni memang terkenal dengan sifat diorang. Kalau nak paling dekat sekali tengok dia punya asal usul tu ataupun dia punya tempat asal itulah kan. Berapa banyak sikap-sikap yang macam ni kat sana, sampai Allah turunkan bala. Baru ni banjir macam-macam lah, corona apa semua kan. So diorang ni ada satu sikap yang rasis yang sangat strong. Jadi dengan nampak macam ada harapan untuk mereka mengambil alih negara tu, nampak macam ada harapan, jadi dia nak push forward lah, nak push masuk ke dalam lebih sikit. Sebab dah pintu terbuka, kau tolak sikit mesti masuk. Jadi cuba menimbulkan pelbagai salah faham, menghasut orang melalui perkara-perkara macam ni. Tapi aku rasa dia orang ni bukan racist. Racist bukan correct term untuk dia orang ni lah. Sebab racist ni actually kalau kau dia bukan racist pada dia racist perjuangkan bangsa kau. Betul. Dia liberal ni biasanya dia macam lebih open, macam tak kira race apa, bangsa apa kau. Ya, betul. Tapi dia orang ni macam kadang-kadang dia ketepikan hak orang lain. Masuk aku kat sini, racist yang maksud tu okey. Yang benci pada Islam satu hal, benci pada bangsa lain satu hal, memandang rendah bangsa lain pun satu hal. Itu kira racism. Racism bukan satu benda, dia berluas. Iyalah. So masuk aku kat sini, ada juga orang Melayu yang dah dibasuh akal dia dan ditanam satu pemikiran, pemahaman baru tentang perjuangan-perjuangan dia orang buat ni lah. Sebab itulah dulu masa kita memperjuangkan tanah Melayu, kita menentang komunis tu ingin membawa pemahaman baru kepada tanah Melayu. Pemahaman baru itulah yang akan merosakkan anak bangsa. Jadi waktu zaman komunis tu pun Melayu ada yang menjadi tali barut, yang termakan dengan
pemahaman-pemahaman Ada komunis yang tu. percaya dengan perjuangan tu. Jadi benda ni lebih kurang sama je. Kalau kita Perbezaan balik, idea. cuma bila moden tu pemahaman, idea semua tu dia lebih halus sikit sebab dia sesuai dengan zaman lah. Tak adalah angkat senjata. Sekarang ni dia orang main dengan minda, hearts and mind. Heart and mind. Sekarang ni perang teknologi. Kat So social media. pada aku sedikit sebanyak walaupun dengan lukisan tu dia dapat mengubah persepsi orang terhadap yalah, kita nampak ke harimau macam tu kan, fikir macam buruk sangat ke Malaysia ni, lepas tu dengan title reformasi, resistor, macam diorang ni puak dia macam alah, aku malas nak cakap banyak lah geng. Korang faham sendiri lah puak-puak mana yang buat kerja. Dia macam ni lah. Kau macam nak perjuangkan hak kau, tapi dalam masa sama kau nak ambil hak orang lain. Padahal orang tu dia memang hak tu dia punya daripada dah lama dah. Macam China lah claim based on sejarah China claim Mongolia dia punya, Filipin. Kau tahu tak China nak claim semua ni? Rusia ada nak claim, Malaysia ada nak claim, Indonesia ada nak claim, Filipin, Vietnam, Laos, Thailand, semua ada India. semua. Dia kata ada sejarah bahawa ini semua tanah-tanah ni di bawah penaklukan China. Aku cakap kalau kau nak claim history punya sejarah, asal kau tak kutip semua China bawa balik kau. Kutip semua China, bawa balik China. Betul tak? Dia asalnya manusia dia daripada tanah Arab. Orang Arab kalau claim habis kau semua. Kau kena tengok China dia claim okey, ini based on kita punya sejarah bahawa tanah Melayu ni pernah dijajah orang Malaysia lah, orang China. Lepas tu Mongolia, Nepal, India pun ada sejarah dia lah. Sebab tu Kazakhstan tu, bukan Kazakhstan, orang Uyghur tu kan tu asal bukan China, tu kan area Timur Tengah. Tengok muka mana ada muka Cina tu, muka-muka orang Kazakhstan, Arab-Arab sikit. Ada tu China tu, mana ada. So sifat-sifat macam ni adalah sikit-sikit yang masuk kan. Dia macam ni je lah. Hak orang. Kau tak boleh cakap tak boleh benda ni racist kan. Sebab apa? Sebab bangsa ni je dapat. Tak boleh. Sebab kalau tu rumah kau kan, kau boleh bagi semua orang benda yang sama tak? Kalau rumah kau, maksudnya kau boleh bagi semua orang masuk tak? Macam tu. Pada aku, kau boleh tak bagi dia ambil apa dia nak ambil dalam rumah kau? Tak boleh lah. Pada aku sebenarnya walaupun dalam Malaysia ni ada pelbagai bangsa, tapi dalam perlembagaan dah termaktub siapa yang mendapat kelebihan, iaitu tuan tanah ataupun tuan rumah orang Melayu. Jadi Bumi Putra ni tak semestinya Melayu. Orang Kadazan, Iban, Dusun pun Bumi Putra juga, betul? Tapi aku anggap semua tu Melayu je lah. Melayu juga. Sebab dulu semua ni tanah Melayu. Cuma yang bukan Bumi Putra ada orang Cina, India, yang mana diorang ni asal usul ni, nenek moyang diorang ni yang dibawa masuk oleh orang British. Faham tak? Dibawa masuk daripada India sebagai buruh, dia bawa masuk daripada China sebagai buruh. Tapi sebelum zaman British pun dia dah datang berdagang, dah datang ke Malaysia untuk berdagang dekat Melaka. Jadi bila dia beranak pinak, jadilah penduduk tetap. Tapi bila kita merdeka dan kita wujudkan Malaysia dan perlembagaan kita, bahawa Melayu ni asalnya orang Melayu je. Tapi sebabkan diorang ni dah duduk lama sini, jadi kita dipanggil sebagai rakyat Malaysia tapi bukan Bumi Putra. So pada aku benda ni dah tertulis dalam syarat-syarat. Macam contohlah, okeylah, agreement dah ditulis, kau tak boleh break. Habis cerita, betul bang? Betul lah, tu je lah. So cuma kadang-kadang ada sesetengah pihak lah. Macam aku dengan Amar, kita ada ramai kawan Cina dengan India. Diorang tak ada yang resis, tapi ada sebahagian daripada diorang, dan termasuk sebahagian daripada kita orang Melayu pun ada yang resis juga. So sifat resis ni memang tak boleh nak dipadam sepenuhnya dalam dunia ni. Termasuklah aku kadang-kadang resis juga bila aku naik angin. Kan? Resis semua orang ada. Semua orang ada sifat resis, benci pada sesuatu kaum. Tak ada semua orang yang clean. Bullshit lah kalau dia kata dia clean. For some, adalah, mesti ada punya. Kau ada sikit kan? Ada lah sikit. Tapi macam itu pada diri masing-masing lah untuk kontrol benda tu kan. Tapi sebab kadang-kadang time marah kita tak fikir. Padahal kita sendiri tahu kita tak boleh salahkan satu kaum sebabkan salah seorang. Macam tu lah. Betul lah aku cakap. Tak kira apa bangsa pun kita, setiap semua daripada kita ada sikit sifat resis tu. Ada. Cuma kita kena berdiri di kau perjuangkan bangsa kau tu resis lah juga. Betul. Tapi tu positif. Benda baik. Tapi
depend lah macam mana korang define racism tu. But anyway, Malaysia dah cukup baik lah, kita terima semua orang. Rohingya pun kita terima, apa lagi. Bangladesh pun kita terima apa lagi je. But anyway guys, tapi kita tak nak usik topik ni dah banyak sangat lah mah. Yes. Letih nanti kan ada komen-komen keyboard warrior lah apalah, mana nak layan korang ni. But anyway guys, jumpa lagi dalam episod akan datang. Assalamualaikum.